Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, malam ini tetamu kita, orang kata tetamu yang banyak permintaan daripada komen-komen di dalam video-video sebelum ini. Yes. Yang pastinya video-video ataupun cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita yang kita bawa khas jauh orangnya. Yang pastinya tak lain tak bukan Kak Ida sendiri. Kak Ida guys. Ceritanya lain pada lain lah. Sebab kita jarang dapat caller dari Maldives. Tapi kali ni dia balik sekejap ke Malaysia. Yes. Dan kisah yang dia nak sampaikan pun pengalaman beliau berada di Malaysia sendiri. Apa-apa pun kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada anda juga yang nak share cerita-cerita seram, bolehlah DM kami di social media. Paling senang, masuk je Telegram guys. Okey Hazmi, kita pun orang kata macam biasalah, mana yang tak kenal kita minta lah tetamu kita kali kenal sekali lagi kepada agar viewer kita tahu siapakah caller kita pada malam ini. Yes. Boleh perkenalkan diri? Ya, ni Kak Hida. Dia Nampak, dari Kedah, orangnya orang Kedah, tinggal di KL. nampak tu. Okey, tapi ni sebelum tu kan, malam ni adalah malam untuk kata kita meraihkan dah Kak Ida sendiri dah, sebab birthday dia esok. Kita orang kata jadilah orang kata orang first lah untuk wish kepada Kak Ida selamat hari jadi Kak Ida. Yes, happy birthday Kak Hida. Terima kasih. Kita meraihkan kepada viewer, komen lah kepada Komen guys, komen bawah ni, happy birthday. ulang tahun ke berapa kita rahsiakan. Kita dot-dotkan itu. Apa-apa pun semoga inilah Kak Hida. Moga dipermudahkan dan dibuahkan rezeki. Amin. Amin. Okay, kita pun dah tak nak buang masa Kak Ida. Kita pendengarkan kisah seram Kak Ida yang pertama. Dipersilakan. Kak Ida, kisah ni tak seram sangat, tapi more on mistake. Yang ni berlaku kat Kak Ida masa Kak Ida berumur 18 tahun lah dulu, sebelum berstudy. Kak Ida buat tour guide, pemandu pelancong di Langkawi. Okay. So, so kisah ni kisah yang bagi Kak Ida kenangan lah. Dia tak seram tapi a bit mistake lah. Ada one of the day Kak Ida kerja dengan satu hotel yang ada terkenal jugalah di Langkawi ni, dan Kak Ida sebagai pemandu pelancong. So ada hari tu Kak Ida ada guest lah daripada Singapura, 6 orang budak-budak muda dari Singapura. So diorang ni sombongnya, Masya Allah, diorang datang dengan attitude lah, itu tak kena, ini tak kena, main-main apa semua. Pulau Langkawi ni pulau yang disumpah, pulau yang you kena beware of your mind, kena dengan cara you cakap, dengan cara you behave, kena jaga-jaga lah juga. So apa yang jadi, Kak Ida esok tu diorang datang 6 orang diorang. So esok Kak Ida kena bawa diorang pergi Round Island Tour. Salinya dalam Round Island Tour ni kita akan bawa diorang pergi makan masuri,
beras terbakar, pasir hitam, dan kita pusing Pulau Langkawi tu dalam 4-5 jam, dan kita balik ke bagi makan balik ke hotel lah. So kita pergi at every destination yang diorang pergi ni, ada saja yang diorang komen. Bila kita cerita tentang sejarah tempat tu, diorang gelak-gelakkan, diorang main-main macam tu. Sombong lah dengan driver ni, diorang sombong sangat. Dan sampailah kita kat Makam Masuri. Sampai kat Makam Masuri, Makam Masuri waktu tu diorang tak ada building, diorang tak ada pagang-pagang apa semua, tak ada, open ya. So diorang pergi, bila kita kata okey ni Makam Masuri, legend dekat Langkawi ni, dan diorang start lah main-main, gelak-gelak, diorang pergi panjat atas Makam Masuri, lompat-lompat dan kata bangunlah kalau betul kamu ni legend lah, apa-apa, main-main lah. Okay. Until penjaga situ dah naik marah kan, penjaga tu sampai kena halau diorang ni. Dan diorang kata tipu je lah cerita ni, itu ini. Okay, fine lah. Ida ni dah fed up dengan dia buat macam mana kerja kan. Dan malu lah juga dengan orang kampung tu kan, dengan perangai dia orang. Besok tu Kak Ida kena bawa dia orang pergi ke boat trip pula. So Kak Ida kena bawa pergi Pulau Sungai Besar, Pulau Dengan Bunting, Pulau Beras Basah. So kat situ pun dia orang main-main je. Okay, then bila sampai kat Pulau Sungai Besar, apa yang terjadi ni a bit mistake lah. Tapi kita just take it as a story lah nak. Dia, one of them, seorang tu dia dengan kamera dia saja. Dia suruh diorang tu macam dekat Makam Masuri tu, dia orang suruh dia orang beraksi macam Superman lah, apa lah, so dia ambil gambar lah, main-main lah. So bila sampai kat pulau tu, dia orang nak mandi lah. Kita boatman kata careful, jangan terjun, kena pakai slipper. Tak, dia orang tak nak dengar, so dia orang terjun. One of them tu, salah seorang tu yang paling nakal tu, dia terpijak dengan landak laut. You tahu landak laut yang tajam, bulu-bulu tajam ni kan. Yeah. Kaki dia terus terpijak, tembus kaki dia tu. Okay. So pihak yang seorang tu nak tolong kawan dia terjun, dan tiba-tiba menjerit, tengok ada obor melilit kat tangan dia, merah habis semua badan-badan. Yang seorang tak sibuk ambil gambar tu, kamera dia jatuh. So everything gone, semua jadi kucak kacir, semua jadi tak betul. So Kak Ida kata okey lah, cukup lah, kita balik lah. Kata kita balik. Bila dia orang sampai balik ke hotel, yang lagi 2 orang tu malam tu mengigau, mimpi yang bukan-bukan, mimpi orang datang berjerit-jerit sampai histeria kat hotel. So macam-macam tadi lah dengan grup ni. So dia nak balik ke Singapura. Esok tu flight tak ada, nak balik Singapura, flight tak ada. Hujan lebat, padahal flight Singapura tu biasa ada lah direct flight. Tiba-tiba dia orang nak balik, flight tak ada. So macam-macam jadi kat dia orang sangat. Esok day after tomorrow tu, hari lepas tu, hari yang sepatutnya dia orang balik tu, dia orang balik lah. Ada yang kena tikam dengan bulu landak laut kan, kaki dia bengkak, kena duduk atas hotel, kaki dia bengkak, merah bengkak. Yang kena dengan bidik obor-obor tu pun merah tangan dia sampai sakit lah. Memang sakit lah, obor-obor ni memang sakit lah. So yang ada yang tidur tak nyenyak apa semua, memang tak elok sangat lah. Hari dia orang balik memang teruk sangat lah. So Kak Ida bawa dia orang ke airport. Masa sampai ke airport tu, seorang kata, Kak, boleh bawa dia orang pergi Makam Masuri. Habis dia kata okey lah, pergilah, bawa tinggal kat Makam Masuri tu. Pergi sana, dia orang ni kan, after that kena hambat lagi lah. Dia orang pergi dekat Makam Masuri tu, tolonglah bantu kami, macam tu tau. Dan again lah, kena hambat lah dengan orang penjaga Makam Masuri tu. But okay lah, dan so sampai ke airport, tiba-tiba ada one of the tour guide tu, kita ni tour guide, kita kenal grup mana yang kita bawa, grup siapa yang bawa, because tak ramai waktu tu kan. Seorang tour guide tu kata, ni you punya guest ni tinggal kamera. Kita tengok kamera tu elok lagi, tak ada nampak kamera tu jatuh dalam laut. Kita tanya dia, kat mana dia jumpa kamera ni? Tergantung kat Pulau Beras Basah.
I kata, are you sure? Kata yang ni bukan you punya gas? Bukan, dia confirm yang ni you punya gas. Dan dia pergi tunjuk kat dia, betul kamera dia. At the same time, orang yang kaki bengkak tadi, tiba-tiba dia duduk jalan, dia pun tak sedap mengangkat dia punya luggage. Dan bila kita tengok dia bangun daripada wheelchair, dia pergi tengok, dia kata sakit tak sakit dah. Bila kita buka balut tu, kaki yang bengkak double tadi tu, tak ada. Tak bengkak dah. Orang yang kena apa ni, obor-obor tu kan, dah merah, paruh badan dia merah tu, dah tak rasa sakit dah. So, itulah bagi Kak Ida weird lah. Benda tu memang mungkin ada benda yang nak mengajar budak-budak ni kan. So, yang itulah cerita mistik Kak Ida yang pertama. Kak Ida ingat sampai sekarang. Kak Ida selalu beringat, mana-mana tempat yang kita pergi jangan duk buat sombong macam-macam kan. So, yang tu satu cerita mistik Kak Ida. Okey, jadi diorang okey selepas diorang pergi balik dekat makam Masuri tu, minta maaf kat situ. Jadi lepas tu diorang terus okey lah. Ya, kita pun tak sedap tiba-tiba nampak diorang boleh jalan elok apa semua. Maybe kebetulan, maybe so itulah mistik dia tu. Makam Langkawi ni tanah disumpah. Langkawi ni jangan pergi cakap tabur, buat pesak-pesak. Itulah balasan dia lah. Okey, dua orang yang mimpi tu, Kak Ida ada tanya dia mimpi apa? Dia mimpi lah, dia nampak macam ada orang nak ambil dia, orang nak pukul dia. Orang besar badan macam giant nak pukul dia. Sampai terjerit kejar dia terus satu lobi lari. Pukul 4 pagi dia lari satu lobi. Ada orang kejar dia. Cuak sangat. Okey, dan kamera tu kan, dia kan ada footage dalam tu. Ada ke footage yang penampakan ke kan? Nanti Kak Ida tak pernah tanya lah. After that dia orang balik kan, budak-budak muda Kak Ida pun waktu tu Kak Ida pernah umur 18 tahun kan. Dia orang balik ke apa ni, ke Singapura. Kak Ida pun dah tak kontak, tak apa dah lah, guest kita kan. Baik. Tapi kamera tu memang bagi balik lah Kak Ida. Padahal Kak Ida nampak kamera tu jatuh dalam laut tu. Itulah pelik tu. Okey, satu kisah yang menarik kan. Orang kata Pulau Sumpahan lah. Pulau yang kata Tanah pulau Sumpahan. legenda. Cerita dahulu kita pun tak tahu macam mana zaman tu dulu punya sumpahan. Kita hanya dengar sampai hari ni kisah sumpahan dia yang disampaikan. Tapi apa pun macam Kak Ida cakap, kita pergi ke tempat orang pun kita kena jaga adab lah kan. Sebab kita kena macam kita ibarat tetamu datang ke rumah orang kan. Tiba-tiba kau main langgar. Orang kata tak ada adab lah. Itulah orang kata lidah ni lagi tajam daripada sebilah pedang kan. Betul. Berjaga-jagalah. Jadi tapi itulah ada orang nak it's not untuk percaya kalau it's just a cerita ni, tapi apa yang berlaku kat Ida lah. Dan Kak Ida ingat sampai sekarang. Betul lah. Jadi kita ni sebagai yang hidup lagi ni kan, kita nak pergi mana-mana pun kenalah jaga perkataan, kata-kata. Bukan saja dengan manusia, dengan tempat pun sama juga. Lagi-lagi tempat yang kata ada sejarah tertentu ni lah. Ibarat macam ni lah, kau masuk rumah orang. Okey lah, orang masuk rumah kau. Lepas tu orang komen, rumah kau ni asal dinding pecah ni. Macam tu lah, macam kau hajar tak ada adab kan. Okay. Betul. Okey, itulah kisah pertama daripada Kak Ida sendiri. Kita pun dah tak sabar kalau ada kisah kedua daripada Kak Ida pula. Ya Kak Ida, dipersilakan. Kak Ida yang kedua ni a bit seram lah. Ini anak saudara Kak Ida. Anak saudara Kak Ida ni daripada umur 5 tahun tu kan, dia dah start nampak benda-benda yang tak, benda-benda lah, hijab dia terbuka Dan every time dia jalan-jalan mesti dia akan beritahu, Angah, itu ada orang perempuan kat situ. Angah, ada ini, ada itu. Dia memang dia hijab dia terbuka. So masa tu umur dia 6 tahun, anak Kak Ida umur 7 tahun. Kak Ida kena kerja, Kak Ida kena mengasuh dia hari tu. Dan tiba-tiba Kak Ida kena pergi ke hotel. Kak Ida kerja dengan hotel tu lah. Pergi hotel untuk bos Kak Ida minta Kak Ida hantar satu report. Dan waktu tu dah pukul 10 lebih dah, dekat pukul 11 dah. So Kak Ida pun bawa lah dia. Dan Kak Ida bawa dia, Kak Ida
sementara Kaedah duk buat report Kaedah dalam office Kaedah letak dekat ruang tamu office tu. So, dan Kaedah bagi dia paper, terus dia suka melukis, bagi dia paper, terus dia melukis. Dan after Kaedah dah siap report tu, Kaedah nak buat printing, anak Kaedah dah tidur kat satu kursi depan dia. So Kaedah pergi kat dia, Kaedah tengok dia, Kaedah tengok dia lukis apa ni. Dia kata, tu pakcik tu, dia kata misai panjang, dia kata. Okey. Pakcik mana ada satu kursi depan dia. Nah, anak Kaedah tidur atas kursi tu. Tu pakcik tu ada misai panjang, dia kata. Dia pakai keris. Lepas tu Kaedah kata, okey, tu kursi yang abang duduk tu. Abang tidur tu. Abang tidur atas reba dia kata. Abang tidur atas reba pakcik tu. Lepas tu Kaedah kata, okey, alright, cukupnya. Kita pergi dan Kaedah pergi angkat anak Kaedah kata, okey, minta maaf ya. Kaedah angkat anak Kaedah kata kat dia, jomlah kita balik lah. Dia lukis gambar orang duduk depan dia, dia nampak pakcik tu duduk dekat situ. Kaedah tanya dia, pakcik tu marah ke tak marah? Dia kata, tak, pakcik tu tak marah, pakcik tu kasih abang lukis, dia kata. So dia melukis gambar pakcik tu atas kursi. So yang tu lah antara cerita on the way balik. Dan kita balik nak, Kaedah balik waktu dah almost pukul 12. Kaedah pegang banyak, kita balik lah. Balik. Dan sampai dekat kereta, dia kata, Angah, tu atas kereta kita tu ada kakak duduk atas kereta. Atas kereta. Dia kata, okey, kita duduk sini Tad, kita minum air Tad, lepas tu baru kita pergi ke kereta. Dan kita kata, Angah, kakak tu dah terobang, dia kata. So itulah anak saudara Kaedah. Dia boleh nampak benda-benda macam tu. Macam mana nak Itu cerita Kaedah yang kedua. Itulah. Ya, yang kedua. Bila nak cakap Yang tu cerita pendek je. Kan bagi Kaedah is very dia pendek tapi meremang Kaedah. meremang. Kaedah meremang. Dia Kaedah cerita sekarang pun Kaedah meremang. kita tak nampak, tapi bila dia nampak kita jadi seram. Ya, betul. Lagi dia boleh beritahu lah, ni tengah lukis pakcik ni. Kadang-kadang bila kita kat mana-mana, dia Angah, perempuan tu kepala dia anjing. Dia panggil saya. Dia nampak benda-benda tu. Masa anak buah Kaedah cakap ada kakak cantik tu terbang tu, Kaedah tak nampak ataupun dengar bunyi mengilai ke apa ke? Tak ada lah. Tak ada. Tapi dia duduk jauh jugalah daripada kereta parking lot kan. Dia kereta kat parking lot. Dia baru kat lobby tu. Dia nampak lah kereta. Kita tak nampak apa lah. Tapi memanglah ada. Kawasan tu memang ada. Kawasan tu hotel tu dia berdepan dengan Gua Lansir kat Tasik Dayang Bunting. Okay. So kami yang bekerja di sana, kebanyakan kami yang bekerja di sana memang kerap tercempak. Dia melintas Tempat dia tu. Kat sana kita panggil dia Isabella. Cantik nama tu. Itulah pasal sedap. Jadi lepas Kaedah balik kan, tak ada apa-apa gangguan selepas tu lah. Just penampakan biasa je. Dia nampak macam waktu tu Kaedah tak sensitif macam Kaedah sekarang. Waktu tu Kaedah masa umur 16 tahun, bapak Kaedah dah tutup hijab Kaedah dah. So waktu tu Kaedah tak sensitif macam sekarang. Sekarang Kaedah hijab terbuka balik kan. Anak saudara Kaedah ni memang dari kecil. Dan after that kita pergi jumpa keluarga lah. Ahli keluarga pergi tutup hijab dia. Sebab dia nampak benda-benda ni yang dia cakap. Dan bila dia cakap, sometimes benda-benda ni ikut dia. Ni dia bagi tahu apa dia nampak, dia beritahu. So itulah anak saudara Kaedah ni. Dan lukisan yang dilukis tu, Kaedah nampak wajah dia ke atau tak, lukisan tu tak penuh? Tak, lukisan budak-budak tapi dia buat lah macam dia misai panjang, tapi dia design lah. Ni misai dia panjang, dia ada keris, dia ada pakai topi.
dia macam tu lah. Macam orang kahwin, topi macam orang kahwin. Dia kata, dan Kak Ida boleh bayangkan lah, macam tanjak lah kan. Yelah, budak-budak kan. Dia kalau nampak memang nak bagi tahu je. Apa dia nampak. Memang dia bagi tahu. Budak-budak tak menipu. Ya. Jadi kalau beritahu aku, bang, saya nampak ni bang. Dah, kita borak topik lain. Kalau aku tidur. Jangan cerita kat aku, jangan. Tapi dia cerita kat kita, memang dia cerita. Apa dia nampak, dia cerita. Okey, itu kisah seram kedua berkenaan anak buah Kak Ida. Ya. Dan ini adalah kisah yang terakhir kot Kak Ida boleh sampaikan pada malam ini. Ada satu kisah terakhir. Mantap. Okay, Kak Ida, dipersilakan. Okey. Ini berlaku masa Kak Ida umur dalam 18 tahun tu lah. Kak Ida bekerja kat situ lagi lah. Masa mula Kak Ida bekerja kat situ, Kak Ida jadi order taker. You ambil order noh, you ambil order food kat F&B kan. So ada satu hari tu Kak Ida terima panggilan dari satu bilik. Kak Ida dengar macam orang ramai sangat dalam bilik tu, macam ada parti macam nak bilik hotel tu lah. Lepas tu dia keep calling, dia call, then dia order food. Kak Ida dengar suara orang order food. Kak Ida order taker dan dia pun ambil lah order food tu. Punyalah banyak dia order food tu. Dan waktu tu dia tak ada sistem macam sekarang mana kita boleh check sama ada bilik tu ada orang atau tidak. Right? So bila ada orang, dia call terus sampai ke telefon, dia akan keluar nombor bilik. Sekarang kita dah boleh detect dah ada orang atau tidak ke dalam bilik tu. Dan kalau kita nak detect confirm atau tidak, kita kena pergi ke front desk untuk confirm. Tapi selalunya bila orang order, kita takkan call front desk lah. Sebab kalau bilik tu kosong, dia orang akan close line telefon bilik tu. Ya? Faham tak? Faham. Macam tu kan? Alright. So, bila orang order, maksud dia ada orang dalam bilik lah. Yes. So, dia order barang banyak. Lepas tu, Kak Ida pun ambil lah order. Makanan banyak ni. Lepas tu kita confirm check balik dan kita check dengan call pula dengan front desk taker. Kalau ada telefon release tu ada orang lah. So nanti dia akan call balik beritahu kata ada Mr. apa-apa kan. So kita pun order lah. Suruhlah F&B ni pergi hantar. Pada time kita pergi hantar food banyak ni. Sampai 2 troli. Pergi hantar kat bilik tu. Ketuk-ketuk bilik tu tak ada orang jawab. Lepas tu kita guna master key lah buka bilik tu, gelap, tak ada orang, gelap gelita. So kita betul kan dia salah ambil nombor bilik. Lepas tu kita balik-balik, kita tengok balik nombor bilik bang betul. Kita kata boleh tunggu Ustaz, mesti kalau food tak sampai mesti dia orang call balik kan. So tiba-tiba dengar phone bunyi, dia call lagi, dia tanya mana food dia, mana makanan dia. Daripada bilik yang sama. Saya tanya nama dia apa? Dia kata nama dia Syarif. Tadi ingat ni nama dia. Dia kata nama dia Mr. Syarif. Jadi kita check dengan Hafiz, dengan Sang Hafiz. Hafiz kata memang ada just nama Syarif. Okay. Lepas tu tadi kelang kabut kan. So kita pun tak tanya panjang buat bilik ke apa. Kalau budak muda baru nak start belajar, kita tak detail. Tak detail macam tu kan. Yes. Lepas tu F&B ni pergi hantar sekali lagi. Bilik tu kosong. Tak ada orang. Lepas tu dia bawa balik mai ke kitchen. Kak Ida kena lah dengan chef, kena bantai lah sebab salah ambil order. Padahal memang Kak Ida dengar, memang Kak Ida cakap dengan dia, kata nama dia Syarif, memang daripada bilik tu. Malangnya salah, tak betul. Yang tu kita Kak Ida nombor 3. Kak Ida punya experience kerja dekat hotel tu. Okay, jadi Syarif tu sebenarnya wujud ke tidak, Kak Ida? Tak ada, tapi ada satu guest nama Syarif bilik lain. Bila kita check balik dengan dia kata dia tak ada order, apa yang nak order banyak-banyak. Bukan dia ada parti ke apa. Dia guna nama guest tu Syarif. Okey, faham. Ke ada orang nak kena kan kot? Ada guest nakal nak kena kan? Tak, because bilik tu kunci. Cuma certain orang saja yang boleh pegang kunci tu. Yang ada master key kan. Yang untuk buka bilik tu. Kalau nak kata ada housekeeping ke apa kat sana, the first batch yang pergi hantar makanan tu,
dia orang tunggu kat sana. Sebab kita balik, kita tunggu call tu sekali lagi kan. Tak ada orang masuk keluar bilik tu pun. Bila dia orang buka sekali lagi, memang bilik tu gelap. Okey, Kak Ida ingat lagi tak apa menu yang dia order tu? Pelik ke ataupun just biasa je? Macam-macam. Banyak dengan chicken chop punya. biasa. Banyak. Lepas tu Kak Ida kenalah dengan chef. Kata salah ambil order kan. Tapi Kak Ida memang sure. Memang dia call. Memang dia order. Dan bila Kak Ida check kata ada nama Syarif. Tapi Kak Ida tak check nombor bilik tu ya. Masa tu budak-budak muda kan baru start kerja kan. Dia tak fikir tak banyak. Dia tak detail tak detail. Misteri. Itulah, bila nak hantar makanan tak ada orang lagi kan. Kulit seram juga. So jadi makanan tu maksud saya cakap order tu bukanlah orang lain punya order lah. Maksudnya memang daripada Syarif tu yang misteri tu lah. Tapi dia kosong. Bilik tu kosong. Seram kan? Di hotel tu Okey. yang Kak Ida faham after that lah. Kak Ida tahu sikit kan. Orang kata kalau you penuh hotel tu you full occupancy, you kena bagi satu bilik kosong. Tak kira bilik apa pun, bilik kosong. Yang tu yang dia orang pengurus hotel tu selalu biarlah satu bilik kosong. Tapi yang ini ni memang dia call Kak Ida, naik number bilik tu dekat phone. Memang Kak Ida cakap dengan dia, memang Kak Ida confirm dengan dia. Kak Ida dengar macam parti, ramai-ramai orang dalam tu, ramai-ramai orang. Dia punya intonasi ataupun suara tu Kak Ida ingat lagi tak? Sama ada garau ke? Atau biasa je suara? Suara lelaki lah. Because dia call pula tanya, mana makanan saya ni? Because kita pergi, tak ada kan? Dia pastikan nombor bilik dia, nombor, hantar cepat makanan, mana makanan saya? Dia ingat juga dia cakap dengan dia. Okey, siap marah Patutnya Kak Ida kena hantar sampai bilik ni makanan kau. Kau tunggu kan? Nak sangat lah, makan cikecok. Sebab bila kita hantar makanan, buka pintu, bilik ketuk-ketuk tak ada orang jawab, buka pintu bilik tu gelap. Dan diorang tunggu kat blok tu lah. Mungkin salah, Kak Ida salah bagi number kan. So Kak Ida pun tunggu balik dia call sekali lagi lah. So the people still in front of that road, depan bilik tu. So F&B staff ni ada kat depan bilik tu. Kak Ida balik ke kitchen. Kak Ida tunggu dia call. Dan dia call, dia kata, ni mana makanan tak sampai-sampai lagi. Dia kata, Kak Ida tanya number phone pun keluar dekat telefon tu. Number bilik lah keluar kat telefon tu. Dan dia tanya, Kak Ida pastikan nama cik, nama Syarif. So then Kak Ida pergi, dan Kak Ida dulu kita pakai macam walkie-talkie lah kan. Macam pager dan walkie-talkie lah. Dia kata betul memang bilik tu. Orang kata kita dalam bilik ni, mana ada orang. Okay, misteri. Itulah. Dia bercerita pasal hotel ni, aku selalu kadang seram juga kadang kan. Nak hotel besar kan. Betul. Kita dapat tiket tinggi, lepas tu lalu kat koridor senyap. Yelah. Hotel bukannya setiap hari orang duduk kan. Betul. Tak ada semua setiap hari yang ada di situ. Jadi adalah penghuni lainnya. Betul. Okey, 3 kisah yang disajikan oleh Kak Ida sendiri kan. Kisah pertama berkenaan kata misteri pada Pulau Langkawi kan. Sebab tak jaga mulut dia. Tak jaga mulut, tak jaga dada. Sebenarnya kita pergi mana-mana pun sebenarnya kita kena amalkan beradab tu lah kan. Kau masuk macam kau pergi tempat mana-mana pun tak payah nak orang kata pada handal lah. Kadang orang ada macam tu kan. Datang-datang nak tunjuk handal. Bila berkena baru nak orang kata menyesal. Terdiam kau kan. Terdiam. Berkenaan dengan kisah kedua pula Kak Ida sendiri, berkenaan kisah orang kata Anak buah yang kelebihan dia. Itu perkara tu bagi aku biasa. Bukan biasa, maksudnya kebanyakan ada budak-budak yang aku ada pasal memang ada mati diorang boleh ternampak benda-benda macam ni. So tak mustahil lah mereka tu tak menipu kan. Aku pasti cuma mereka nampak dalam keadaan yang orang kata elok lah. Kalau benda yang seram aku rasa budak kecil tu dah menangis lah. Okey, Mi, kau ada apa-apa lagi nasihat ke atau nak? Cuma ulang balik lah apa yang macam itulah apa yang pengunjung Kak Ida dapat tu. Kita pergi mana-mana pun memang kena jaga tutur kata kita. Di saat kita bercakap dengan orang ni, siapa tahu kita dah menyakitkan hati orang. Itu yang kena jaga sebenarnya, Mat.
Lagi-lagi bila kau pergi tempat yang bersejarah, yang ada sejarah yang tertentu, dikerumuni oleh orang kampung ni, bila kau cakap tak elok pasal benda tu, orang kampung tu marah lah. Penduduk kat situ memang marah. Macam lah orang, macam lah juga kalau orang komen pasal rumah kau kan, kau sebagai tuan rumah mestilah hangin. Jadi itulah, jagalah tutur kata kita. Langkawi ni bumi legenda lah. Ya, betul. Macam-macam berlaku kat sana. So kita betul-betul kena jaga adab. Bila kita pergi tempat-tempat macam kita tak boleh main-main. Banyakkan kita kata amazing lah. Betul. Cantiknya. Best ni datang sini. Aku dulu masa belajar dekat utara, rajin juga pergi Langkawi kan. Dia orang kata pulau yang best lah, orang kata yang semua ada. Apa tu? Maksudnya macam kalau contoh kita pergi Pulau Pantai, kita boleh orang kata sekadar pantai saja. Macam di Langkawi, korang macam yang kaki shopping kan, korang nak pergi mandi, air terjun pun ada, nak pergi snorkeling semua ada. Lengkap. Dia lengkap lah. Bagi aku Pulau Langkawi ni, kau pergi kata betul-betul tempat untuk berehat. Relax your mind. Yes. Pada Kak Ida sendiri, ada nasihat kepada viewer Santaci tu? Kak Ida ni nak ada nasihat tak adalah. Tapi Kak Ida benda-benda mistik macam ni kadang-kadang ramai yang kata only dalam you punya mind. Tapi lagi you tak experience benda tu, you takkan tahu. Takkan percaya, betul? So, kita nak kata kita taksub bukan, tapi pengalaman yang terjadi kat certain orang macam Kak Ida. Mungkin ada lagi orang yang ada banyak lagi cerita kat Langkawi tu, yang orang tak bercerita kan. Yes. So itulah. Kak Ida tak ada apa-apa nasihat. Macam biasa Kak Ida kata, apa pun pengalaman dalam hidup kita tu, ia adalah warna-warna hidup kita. Betul. Kita kena embrace kan, kita kena ingat benda tu, it's a memory. Kita kena ucap Alhamdulillah. Syukur kita dapat menghayati waktu tu kan. Itulah yang kita boleh cakap tu. Terang ke gelap ke hari kita, sedih ataupun duka, itu semua perjalanan ataupun proses dalam hidup kita. Jadi kita jadikan itu sebagai memori dan hargailah hari-hari kita dapat lalui itu. Sebab tak semua orang dapat peluang macam kita ni. Ada orang tak dapat tengok dunia ni dengan warna, sebab ada yang buta warna. Jadi kita yang dapat melihat dengan segala lengkap ni, kita bersyukurlah, hargai. Bersyukurlah. Dalam cerita Kak Ida pun dah ada sendiri pengajaran tu. Jadi korang bolehlah check apa pengajaran tu, dan kalau ada apa-apa pengalaman, bolehlah share dekat komen ni. Dan nak share cerita seram pun kita ala-alukan, boleh DM je dekat social media. Boleh juga follow kita punya TikTok. Musalman dengan Hafiz dah TikTok dah Musalman dengan Hafiz dah FYP guys. FYP pasal apa? Kena check. Tengok, share. Alright. Kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much guys. Terima kasih kepada Kak Ida kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini dan berkongsi pengalaman-pengalaman beliau. Apa-apa pun Kak Ida, selamat jadilah. Terima kasih. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.